Olehada dikatakan orang yang tegur orang di hadapan orang ramai itu bukan teguran, tapi itu mengaibkan, buka aib di hadapan orang ramai. Supaya orang berhati-hati daripada orang ini, ikut persepsi sendiri, ikut suka sendiri, kebebasan berekspresi katanya. Faham dong? Zaman kita sekarang umpatan ini sudah canggih. Mengumpat dengan menggunakan teknologi. Faham dong? Macam mana mengumpat dengan teknologi, mendedahkan kesilapan dan aib orang lain, di post, di punya Facebook, di punya YouTube, di punya Twitter, wala di IG, sebutkan fulan begini, fulan salah, fulan begini, fulan begitu. Dia akan mengumpat itu adalah menceritakan keburukan saudaramu, mendedahkan keburukan saudaramu. Itu mengumpat. Kalau kita mengumpat seorang di hadapan seorang, yang tahu aib orang ini adalah seorang. Tapi kalau kita mengumpat seorang di publik, dekat Facebook contohnya, berapa ramai orang yang akan tahu aib orang itu. Dalam hal ini dia sudah mendedahkan, dia sudah mengaibkan seseorang di dunia ini. Semua orang boleh tengok. Sementara syariat mengatakan bahwasanya man satara musliman satarahullah, siapa orang yang tutup aib orang Islam maka akan ditutup aibnya. Siapa orang yang mendedahkan aib orang Islam maka dia akan didedahkan aibnya. Dan demikian orang tidak merasa bersalah sekarang dengan atas dasar kebebasan, atau contohnya sekarang supaya orang berhati-hati daripada orang ini, ikut persepsi sendiri, ikut suka sendiri, kebebasan berekspresi katanya. Dengan mengaibkan orang, menjatuhkan orang, tidak peduli. Di sini syariat melarang seseorang. Katanya seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ceritakan keburukan orang lain, orang itu memang ada sifat itu, ada sifat buruknya. Boleh atau tidak? Contohnya orang menceritakan keburukan orang ini, contohnya kedekut, contohnya, atau orang ini adalah orang yang pencuri, contohnya, orang ini adalah orang yang jahat, contohnya. Memang dia ada sifat itu, dia ada sifat jahat, ada sifat mencuri, ada sifat penipu, contohnya. Kita nak dedahkan, ceritakan aib orang itu. Maka dalam hal ini kata Nabi, kalau kamu ceritakan aib orang, yang aib itu ada kepada dirinya, kamu mengumpat. Kalau kamu ceritakan aib orang, yang aib itu tak ada pada dirinya, kamu berdusta. Jadi di dua keadaan, di dua keadaan tidak boleh seseorang mendedahkan aib orang lain. Baik aib itu ada pada orang, apatah lagi kalau aib itu tak ada. Tidak boleh mendedahkan aib orang. Kata baginda Rasulullah, jangan ada sesiapa menceritakan aib orang pada aku. Karena aku ingin keluar daripada rumah, aku tak nampak aib orang. Nampak orang baik-baik semua aja. Kecuali dalam beberapa hal diperbolehkan menceritakan aib orang. Seperti di mahkamah contohnya. Dituntut sesuatu yang mendedahkan, hakim tanya untuk membuktikan, mensabitkan satu case, kena dedahkan, ya kena ceritakan. Tapi secara publik, di IG, wala di Facebook, tidak boleh mendedahkan aib orang. Faham tuh? Kalau begitu, adakah kita akan biarkan orang itu pencuri? Adakah kita biarkan orang itu menipu? Tidak, kita kena tegur. Tapi teguran itu bukan pendedahan. Olehada dikatakan orang yang tegur orang di hadapan orang ramai itu bukan teguran, tapi itu mengaibkan, buka aib di hadapan orang ramai. Faham tuh? Macam mana tegur? Indirect. Ada nomor teleponnya, ambil telepon. Kalau ada Facebooknya, yang Facebook dia boleh tegur direct, tegur direct. Jangan sampai diketahui aibnya dia di hadapan orang ramai. Faham tuh? Maka syariat di sini campur tangan di dalam mengatur kehidupan manusia.